Tak sampai sebulan, tak sampai 2 minggu. Dah hampir ribuan syahid. Walaupun TV disebut 600, 500 dan seumpamanya, yang keluar handphone tu jutaan, puluh juta. Bukan saja di Qahirat, bahkan di Bani Suhaib dan seumpamanya, tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka, walaupun kita punya muka dikira di sudut muka bumi, kita jauh dari sudut masa pun berbeza, tapi kita tetap bersama dengan mereka, untuk memperjuangkan, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, mengembalikan sistem yang telah demokrasi ini bukan hanya sistem Islam, tetapi dalam Islam itu dia ada proses. Proses itu mirip macam demokrasi. Tapi dalam keadaan di dunia ini kita nak kuasa, kita terpaksa menerima dengan keadaan dia tidak menggadaikan dasar Islam. Jadi kita terima dalam keadaan suasana itu pun masih lagi mereka merongkai. Cuba mengganggu gugat tak senang dengan beberapa perancangan yang kita nak laksanakan untuk menegakkan syariah, hukum hakam, nak ubah perlembagaan supaya perlembagaan itu lebih kepada Islami. Kalau tengok di Mesir ni, dia banyak mirip kepada Perancis, undang-undang sivilnya. Kita nak pelaksanaan tu terus dimurnikan, supaya Al-Quran itu berada di atas. Supaya Quran itu menjadi hakimiyah. Dia adalah pemutus. Hakim-hakim ni pemutus. Dia nak laksanakan hukum tu, maksudnya kalau nak serah bab-bab di mahkamah ni, cara yakin. Hakimiyah dalam bab syariat ada Allah. Pemutus yang kita nak ni adalah Allah, iaitu Al-Quran. Tapi hari ini Islam diganggu. Kembalinya hari ini pemimpin, kita tengok yang seorang presiden dalam sejarah di Mesir, selepas jatuhnya kerajaan Farouk, Raja Farouk, sistem raja, naiknya sistem republik, sistem berpresiden, sistem presiden ni. Kita tengok Dr. Muhammad Mursi inilah antara orang yang betul-betul Islam, yang hafal Quran, yang bini dia tutup aurat. Bukan takat dia hafal Quran, bini dia hafal Quran, anak-anak dia hafal Quran. Yang mana hidup rumah sewa. Presiden duduk rumah sewa. Presiden sebuah negara, bukan rumah sendiri. Dia duduk di Zakhazi dulu, waktu kami mengaji tu, dia dah jadi ahli majlis sya'ab. Dia jadi ahli parlimen di dewan rakyat. Dia dah sepi tahun 95, 96 tu, dia dah jadi ahli parlimen punya lama. Dia cukup ambil berat tentang dunia Islam. Lantang dalam parlimen isu yang berlaku di Aceh, dia datang melawat di Aceh. Dia hadir bersama pimpinan gerakan Islam. Mari tengok Aceh kena tahun bila? 2002 ke 2004? 2004 bulan 12. Bulan 12 kena tsunami yang menjadi padang jarak padang terkukuh. Dia di antara delegasi Arab yang lari ke tanah Asia Tenggara. Hari ini tidak senang dan dipenjara. Tentang pimpinan Islam, dipenjara, tak tahu di mana dia pergi. Tak diberitahu dan disembunyikan, dilanjutkan pula 15 hari. Ini alasannya, dilanjutkan 15 hari. Penjara, kemudian ditangkap pula. Presiden Ikhwan, Rais Ikhwan Muslimin, Syekh Badi'ah, ditangkap semalam. Kita tengok satu demi satu bersama dengan orang kanan dia. Ini kita tengok. Ini antara pertembungan yang kita sifatkan pertembungan kebenaran dan kebatilan. Tapi dari satu sudut yang lain, kita mesti bersama dengan mereka.
Ni kami hak yang mengaji ni, tuan-tuan, muslimin muslimah hak yang mengaji ni, hak yang dapat didikan Al-Azhar. Bayangkan 30 orang Syekh Azhar yang mengajar di Al-Azhar tu mati, sanggup berdepan di dalam medan. Bukan setakat macam saya kata kuliah ni tak cukup, kuliah saya tak cukup, kena duduk di medan. Kalau tak duduk dalam perjuangan Islam, tak sorangan. Tak sorangan. Itu dia. Kita mengaji proses mendidik, ya betul. Tapi kita kena beramal dengan dia. Dapat merasai betapa payahnya tuan-tuan didikan. Bayar duduk 200 km dia tarbiyah kami, dia kata sembahyang subuh, mari tu naik kereta api ayam. Sembahyang subuh soh belakang imam. 250 km dari tempat duduk. Pergi cari masjid sekian-sekian nama masjid. Dia nak tengok sama wa ta'ah kita macam mana, pengorbanan kita macam mana, tadhiyah kita. Tuan-tuan, ni siapa yang dapat rasa didikan ni? Kita banyak duduk di zon Selesa. Itu dia. Ini tarbiyah Ramadan. Tak lari, bergenjak langsung. Bahkan mari hak yang pelusuk kampung bila dengar sahabat mereka darah tumpah ke bumi dengan syahid ini, mereka menagih syahid juga. Tapi ada yang tak sempat, ada yang tak dapat. Allah tak redha lagi. Itu dia, tak semua dapat. Tu hanya pasukan tembok tu, dia ada kira-kira tu. Dia tembok tu semua lah. Kalau muslimat tu adalah pimpinan ataupun dia adalah berada dalam dewan muslimat. Yang dicari di tembok tu penembok tepat tu. Dia pakai automatik. Senjata automatik tu dia tembok, dia pakai hanya sensor merah, burung gitu. Dia set. Dia tembok pecah kepala ni, bayangkan tuan-tuan. Kepala belakang ni terkopok, otak keluar dia pegang. Di Raba'atul Adawiyah, kemah depan tu, itulah tempat kami duduk sembahyang. Kalau tarawih ni sampai ke jalan tu, macam kita lah masjid ni, alhamdulillah. Sampai ke jalan. Ni dia boleh buat kemah. Buat mari anak. Bayangkan tuan-tuan, ada yang anak nabat, ada yang anak umur dia 1 tahun. Ni dia anak berkemah, bersahur di depan, bertarawih sebulan Ramadan. Kenapa? Kami menunggu janji Allah. Kami tunggu janji Allah. Sudah lama pejuang-pejuang terdahulu. Dah 80 tahun dah. Imma nasru wa imma syahadah. Kami dah merasa kemenangan Dr. Mursi dalam setahun. Pertama, wa imma syahadah, yang kami tunggu lagi adalah syahid. Nak tahu tuan-tuan? Nak pergi dapat rasa tu, nak pergi rasa tu. Tu dia sebulan, dalam sebulan tu tunggu tu Ramadan. Tunggu. Tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal harta benda. Bawa anak kecil, bawa isteri. Ada yang isteri memang tak ada rezeki. Yang pergi adalah suami. Ada yang suami tak ada rezeki, yang pergi isteri dan anak kecil. Dia langgar dengan tentera lori tu, tentera punya. Lori hak dia 10 tu hak tentera punya tu, terak tentera tu. Dia lenggek kemah dekat orang tengah tidur. Anak kecil, ada pala terborai, ada yang perut terborai. Ada suami tengah tidur terborai. Dia melalak perut, simbah petrol bakar tu. Zalim tak tuan? Ini dia. Sebab tu kita buat perhimpunan, kita bersama dengan mereka, kita kata, insya-Allah isyak sekali pun kita tetap bersama walaupun kita jauh. Selepas habis kita rokok, bangun rakaat keempat tu kita terus baca qunut nazilah. Kita amalkan. Inilah antara sumbangan kita. Tak ada tempat lain. Tak ada lain. Yang kedua kita nak sumbangkan untuk membantu. Di akhir nanti boleh tuan-tuan niat ikhlas, insya-Allah. Saya antara ejen, saya ilmam Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir. Yang dah balik Malaysia ni. Dan kami kalau tuan-tuan dengar ada IKIM tu kami masuk baru ni. Lepas tu siapa yang ada Android tu, dia ada Prihatin Mesir. Nak tahu berita tu dia download dalam Play Store dah. Siapa ada Samsung ke Galaxy ke jenis Android lah. Sampai tahap kami daftar
masuk nak ambil berita, siapa nak masuk ambil berita terbaru, download itu. Okey, kemudian install. Dan kita ada tabung. Siapa tengok Facebook, Facebook saya dia ada tabung. Kita ada tabung, kita direct sebab mesin ni bukan senang. Sekarang Malaysia dia keropok. Bila kita kuat, kita bagi bantu ni, mai dah ejen Yahudi dah. Mai dah dia punya intelijen dia mai siasat. Jangan terlibat macam Mesir. Ya Allah, ya Rabbi, tuan-tuan. Ada tak? Tengok, kita jangan jadi hura-hara, rakyat suka bergaduh. Kita tengok. Siapa yang dicabut demokrasi tu kan? Inilah berita yang jahat kita tengok. Berita TV3. Jangan jadi macam rakyat Mesir. Siapa suka tepi berempun? Siapa yang cabul? Hak yang cabul demokrasi tu tak salah kan? Tengok lebat. Hak yang berempun tu salah. Dia nak hidup dalam sebuah negara. Dia sebagai pemimpin. Dia nak hidup seorang pemimpin. Pemimpin tak akan mau pemimpin kalau tak ada rakyat. Ini dia tentang. Jangan perbodohkan. Arak jiwa dia cukup kental. Kalau dia kata AA lah. Bayangkan 30 Tok Guru 30 Syekh Al-Azhar. Pensyarah Azhar yang menyumbangkan ilmu. Sudah 80 tahun dia tunggu syahid. Ini baru dapat. Tapi tak semua dapat. 30 orang dapat. Perginya mereka dengan janji Allah. Punya lama dah tunggu tak? Menang, lepas menang nak tunggu syahid. Allah bagi kepada mereka. Ini ganjaran. Yang lain pakat mari lagi. Halang tak boleh dirabah, berimpun pula. Di Nahdah. Halang di Nahdah, berimpun lagi. Berimpun lagi. Itu dia. Itu antara tempat-tempat kita tengok. Tu. Dia perjuangan kita kena ingat. Siapa nak halang Faisal ke SB ke, duk main dah duk jaga kita cari. Siapa yang derma, siapa yang sumbang, siapa yang tolong ikhwan muslimin, dia akan melarat, dia akan cok. Ini kezaliman apa? Kita direct terus dengan Ittihad Atibah. Terpaksa kita guna macam tu salurannya. Kita bagi terus untuk perubatan. Bayangkan hospital dalam kaedah perang, tuan-tuan, perempuan tak boleh kita ganggu, anak kecil tak boleh ganggu, masjid-masjid tak boleh ganggu. Dia buat provokasi, bakar gereja. Yang bakar samsin. Yang berita tuduh ikhwan muslimin bakar gereja. Yang buat kenyataan padri dia tengok sendiri yang bakar adalah samsin, bukan ikhwan muslimin. Orang ikhwan muslimin tak ada macam ni. Samsin yang diubah memang untuk buat kerja ni, sabotaj, kemudian buat konspirasi ni, kemudian burukkan orang itu supaya doktor mursyid yang dibolehkan itu dia nampak dosa supaya kembali. Masjid tak boleh, sawah macam gereja tak boleh. Tak boleh ganggu ni, orang tua pun tak boleh, pokok-pokok tak boleh musnah, hospital, doktor. Tuan-tuan bayang pi padam tarik elektrik, kemudian disimbah petrol bakar. Dalam keadaan pesakit ada dalam tu, kemudian ambulan nak pi ambil pesakit yang kena tembak, cedera, dihalang tak boleh pergi. Dia jadi macam Malaysia pula. Ambulan apa? Ambulan pi airport ambil peluru dengan pistol. Ini antara perisik ikhwan maklum. Ambulan sampai tak? Minta perjalanan. Rupanya pi ambil peluru kat airport. Peluru sampai. Kita macam tu juga guna ambulan. Kita ingat pesakit lah ni bagi lalu apa semua. Rupanya tunggu buat pelari lah. Jangan tu juga berjahat. Itulah kita tengok sampai hari ini, akhir zaman ni kita tengok tu dia yang berlaku. Itu dia. Bila dia jadi macam ni tuan-tuan, kita tengok mahkamah, kita kait dengan Malaysia pula. Mahkamah tak ada. Kita nak berbicara, nak perbicaraan berjalan, tiba-tiba dia stop lah. Dia kata masalah teknikal. Tak apalah, betul lah teknikal. Oh tak boleh betul lah. Sebab hantar, bukan dia sendiri hantar. Dia ni wakil-wakil tak boleh sebab surat pelantikan tak ada. Pula dah atas nilai. Teknikal benda yang kecil tak ubah dasar. Kalau langgar dasar tak ada. Kes ni dia nak pergi bawa ke mahkamah. Benda ni tak ada dalam perlembagaan Malaysia pun tak ada. Itu dasar. Tak apalah tolak. Local standard dia panggil.